Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan lengkuk Y sama dengan fx. Garis lurus AB adalah norma kepada lengkuk pada titik B 22. Koordinat B adalah 22. Diberi fungsi keturunan bagi lengkuk ialah x over 2. Cari persamaan garis lurus AB. Okey, sebelum kita start jawab soalan, faham betul-betul apa yang soalan bagi ya. So kita tengok dia cakap apa? Garis lurus AB adalah norma kepada lengkuk. Bila dia kata norma kepada lengkuk, bermaksud norma garisan norma. Okey, jika ini adalah lengkuk, norma dia akan 90 degree ataupun perpendicular dengan garis tangent. Okey, garis tangent ini garis norma. Okey, bermaksud keturunan garisan norma ini, okey, katakanlah MN adalah keturunan garisan norma dan MT adalah keturunan garisan tangent. Keturunan garisan tangent, so MT darab MN sama dengan negatif 1. Sebab apa? Sebab dia berserenjang 90 degree ataupun perpendicular to each other ya. So cara dia, kita dah tahu diberi bahawa fungsi keturunan lengkung. Bila dia kata fungsi keturunan lengkung, bermaksud fungsi ini jika kita masukkan nilai X dia, itu adalah keturunan tangent di titik pada lengkung ini. Okey, so maknanya dekat B, garisan tangent dia, keturunan bagi garisan tangent untuk lengkung ini ialah, okey, kita lukis kat sini, ini kata ini ialah garisan tangent yang berwarna merah ini. Okey, so keturunan untuk garisan tangent ini adalah adalah X over 2 dan kita gantikan X dengan nilai 2. Kenapa nilai 2? Sebab dia melalui titik B. Okey, dia melalui titik B dan titik B nilai X dia adalah 2. So MT gradient ataupun keturunan bagi garisan tangent ini adalah 2/2 sama dengan 1. And then kita masukkan dalam formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Sebab apa? Dia adalah perpendicular ataupun berserenjang ataupun bersudut 90 to each other. Tangent dengan normal. Okey, ini tangent, ini normal. So kita dapat tahu bahawa keturunan untuk garisan normal iaitu garisan AB ini adalah, so M1, katakanlah M1 ialah keturunan bagi tangent 1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M2 adalah negatif 1. Jadi keturunan bagi garisan AB adalah negatif 1. Sebab apa kita perlu cari keturunan dulu? Sebab kita nak cari equation of straight line, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus sama dengan Y equals to MX plus C. So untuk mendapatkan equation ini, pertama sekali kita kena cari gradient dia. Kita sudah cari gradient dia, kita sudah dapat iaitu negatif 1. So masukkan nilai gradient dia itu negatif 1, kita akan dapat Y sama dengan negatif X plus C. And then apa next step kita perlu buat? Next step ialah kita cari nilai C. Macam mana nak cari nilai C? Masukkan nilai Y dan X yang ada pada garisan ini. Okey, nilai X. Tak kisahkan di koordinat mana-mana pun. Okey, jadi kat sini kita tahu bahawa koordinat yang diberi ialah point B. Point B adalah 22. So masukkan nilai X iaitu Y iaitu 2 dan X ialah 2 tambah C. So C adalah ini negatif 2 pindah ke sana, negatif pindah ke sini positif. So 2 tambah 2 adalah 4. So equation untuk garisan AB ini adalah Y sama dengan negatif X plus 4. Okey, itu adalah equation untuk garisan AB ataupun BA, iaitu garisan normal kepada lengkung ini, normal to the
curve. Okay, remember that garisan normal, gradient dia, kecerunan dia sentiasa 90 degree ataupun perpendicular dengan garisan tangent pada titik yang sama. Ini pada titik B. Seterusnya, untuk soalan A2, cari persamaan lengkung itu. Okey, apabila dia beri fungsi kecerunan lengkung itu, macam mana dapatnya fungsi kecerunan lengkung ini? Pertama sekali, proses untuk mendapatkan fungsi kecerunan ini ialah equation ataupun persamaan lengkung itu kita perlu buat pembezaan dy dx. Okey, ini daripada persamaan lengkung. Nak pergi untuk mendapatkan fungsi kecerunan lengkung, kita perlu buat pembezaan, differentiation, untuk mendapatkan fungsi kecerunan lengkung. Jadi jika kita nak inversekan, nak terbalikkan dia, kita nak dapatkan daripada dy dx kepada y, kita perlu buat pengameran. Kita perlu kamerkan fungsi ini ataupun integrate x over 2. So kita integrate x over 2, with respect to x. Sebab apa kita nak integrate x? So bila kita buat integration, so itu adalah application for integration. Ini adalah asas integration. So apa yang kita buat ialah kuasa kita tambah 1, kuasa tambah 1. So x, sekarang kuasa dia adalah 1, so tambah 1 dapat 2. Dan nilai kuasa yang baru iaitu 2, kita bahagikan dengan x kuasa 2. So 2 darab dengan 2 di bahagian bawah dia, di denominator ini ya. So kita akan dapat x kuasa 2 4 plus C. Jangan tinggal plus C ya. Sebab apa? Mungkin ada value lain dan C ini adalah pintasan Y. Jika kita tengok sini, curve ini mempunyai nilai pintasan Y ya. Ni nampak ni. Kalau tak ada pintasan Y, bermaksud curve ini akan lalu origin, iaitu value X dan Y adalah kosong. Okey. So untuk mendapatkan nilai C, kita tahu bahawa kita tulis dulu equation curve yang kita dapat sekarang ni. Okey, kita tahu bahawa point B ini adalah salah satu point ataupun koordinat yang ada dalam curve ini ataupun lengkung ini. So kita gunakan koordinat B untuk dapatkan nilai C. Okey, koordinat B adalah 2, masukkan nilai y dan x dia. So 2 sama dengan 2 kuasa 2 per 4 tambah c. So 2 sama dengan 2 kuasa 2, 4 bahagi 4, 1 tambah c. So c sama dengan 1. Jadi equation untuk lengkung ini adalah y sama dengan x kuasa 2 per 4 tambah 1. Okey. So lengkung ini mempunyai equation y sama dengan x kuasa 2 per 4 tambah 1. Okey? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan B, cari luas rantau berlorek. Okey, rantau berlorek ataupun shaded region. Shaded region di sini adalah bahagian ni ya. Okey. So jika kita tengok betul-betul, sebenarnya kita kena bahagikan kawasan ini ya, supaya memudahkan kerja kita. Pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah bahagikan dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa bukan semua kita perlu cari kawasan luas ini dengan buat pengameran. Okey, kita boleh bahagikan pada 2. Ini adalah segitiga, so kita boleh cari ini adalah segitiga tepat, right angle triangle. Jika kita tengok, okey, nilai sini adalah 2 dan ada nilai di A. Okey, so boleh cari ke nilai di A? Boleh ya. Macam mana? Kita tahu bahawa nilai di A ialah pintasan X bagi garisan Y sama dengan negatif
X tambah 4. So untuk kita dapatkan nilai di A ini, macam mana kita tahu bahawa di paksi X nilai Y dia adalah kosong. So masukkan Y sama dengan kosong, sama dengan negatif X tambah 4. So X dia adalah 4. So A di sini adalah 4. Jadi segitiga kita di sini, jika kita tengok sini adalah tinggi dia kita tahu ini berkoordinat 0, sini koordinat 2, bermaksud magnitude ketinggian dia adalah 2. So sini adalah ketinggian dia adalah 2, panjang dia adalah 4 adalah A ke B, dan 4 adalah daripada 0 ke A, dan daripada 0 ke bawah B adalah 2. So panjang sini adalah 4 tolak 2. So kita akan dapat 2. Okey. So luas segitiga ini adalah 1/2 darab 2 darab 2. Okey, so kita akan dapat 2 unit square. Okey, untuk area segitiga ini. Dan area untuk di bawah lengkung ini kita guna apa? Kita guna pengameran ataupun formula yang diberi dalam exam ya. Ni formula yang diberi dalam exam. So kita tengok macam biasa, kita tengok pertama sekali kena pasti batas kita di mana ya. Batas kita terletak di paksi X ke paksi Y. Jika kita tengok batas kita terletak pada paksi X. So apabila terletak pada paksi X, secara automatik kita kena guna dx. Apabila kita guna dx, nilai di sini adalah y. Okey, y itu siapa? Y itu adalah equation curve ini ya, equation lengkung kita ini. So macam mana nak buat? Senang saja, masukkan segala nilai a, b, y ke dalam equation. So kita dah tahu B adalah batas yang lebih besar daripada satu lagi. Okey, B sentiasa lagi besar daripada A. So B di sini batas dia adalah 2 dengan 0. Okey, ini kawasan luas yang kita cari di bawah lengkung. So kita dapati bahawa 2 adalah batas yang paling besar dan yang paling kecil adalah 0. Dan y adalah persamaan lengkung ini. Persamaan lengkung ini adalah x square over 4 plus 1 dx. Okay, and then kita buat pengameran. Pengameran, macam mana nak lakukan pengameran? Senang saja. Pertama sekali, cari yang ada x dulu. X kuasa x kita perlu tambah 1. 2 tambah 1, 3. Okey, 4 ni jangan usik, biarkan dia kat situ. Dan nilai kuasa yang baru ini kita bahagikan dengan x kuasa 3. So di bawah di denominator akan jadi 4 darab 3. Okey, nampak ni 3, ni pun 3. Okey, and then di sini sebenarnya ada x, macam saya selalu sebut, sebenarnya ada x kuasa kosong. Apa-apa berkuasa kosong akan jadi 1. Okey, bila kita kamerkan x kuasa kosong, apa yang berlaku? Tambah 1 bahagi kosong tambah 1, dapat 1 bahagi dengan hasil tambah itu, iaitu 1. So kita akan dapat apa? X. Okey, so kita pun masukkan nilai 2 dengan 0. Seperti yang saya selalu sebutkan, jika salah satu batas adalah 0 dan anda tengok dalam equation yang anda telah kamerkan, dua-dua ini ada x. Bila ada 0, dia akan jadi 0. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Sebab jika anda masukkan nilai 0 di sini, sini akan jadi 0. Jika anda masukkan nilai 0 di sini, ni pun akan jadi 0. 0 tambah 0 akan dapat 0. Okey, so kita boleh percepatkan kerja kita. So tak payah tulis tak payah tulis pun. Terus buat yang 2 sahaja. Sebab apa? Bila kita masukkan nilai 2 macam ini, so 2 kuasa 3 bahagi dengan 4 darab 3. 4 darab 3 sama dengan 12 tambah x 2. Okey, so tolak 0. Terus letak 0, tolak 0 macam ni sahaja. Okey, tak payah susah-susah anda tulis balik, masukkan nilai 0 Sebab apa? Jangan bazirkan masa, sebab dalam exam kita perlu buat kerja. Jika boleh skip satu step yang tak perlu, kita skip sahaja. Okey.
So kita tengok sini 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 8 per 12 tambah 2. Okey, itu adalah luas. Ini adalah hasil tambah ini adalah luas bagi bawah lengkung daripada paksi Y hingga point B ke bawah ataupun X sama dengan 2. Okey, kita akan dapat nilai dia adalah 14 per 3. Okey, 14 per 3. So, kita akan dapat nilai dia adalah 8 per 3. Jadi, jumlah ataupun, Jadi, jumlah kawasan lengkung ini adalah luas di bawah lengkung campur dengan luas segitiga. So, 8 per 3 tambah 2 sama dengan 14 per 3 unit square. Okey? Itu untuk soalan B. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C, cari isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung okey, dibatasi oleh lengkung paksi Y dan garis lurus Y sama dengan 2 dan diputarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. So, soalan ini soalan volume ke area ke integration apa-apa pun sebenarnya sangat mudah. Tetapi anda perlu faham dulu di mana kawasan yang dia minta. Okey? Kena pasti betul-betul. So, baca betul-betul, lukis terus di gambar rajah supaya membantu anda. Okey? Pertama sekali dia kata apa? Dibatasi oleh lengkung. Okey, ini kawasan lengkung. Okey, lengkung. Paksi Y, okey, ini paksi Y. Dan Y garis lurus Y sama dengan 2. Garis lurus Y sama dengan 2. Okey, jika kita tengok point B ini, Y dia adalah 2. Bermaksud garis lurus itu akan melalui point B. So, ini adalah garis lurus Y sama dengan 2. Okey. Dan dia dibatasi oleh lengkung. Okey, ini lengkung dan paksi Y. Maknanya kawasan mana? Kawasan ini ya, yang saya lorekkan dengan marker merah ini. Ini adalah volume yang kita nak cari untuk soalan kali ini. Okey. So, kita tengok jika sini adalah 2 dan kita perlu tahu satu lagi batasnya di sini ya. So, batas di sini, nilai di sini adalah pintasan Y bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 per 4 sama dengan tambah 1. So, pintasan Y dia adalah 1. Macam mana saya tahu 1? Sebab ini adalah rules dia, rules equation. Apa-apa yang dalam algebra, equation yang tak ada nilai X itu adalah pintasan Y dia. Sebagai contoh, ini 4. 4 ini adalah pintasan Y. Maknanya sini nilai dia adalah 4. Okey, jika anda tak yakin, anda tak tahu pasal benda ni, anda lupa. So, senang saja. Anda tahu bahawa dekat paksi Y, nilai X dia adalah kosong. So, anda masukkan nilai X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, Y equals to kosong kuasa 2 per 4 tambah 1. Kosong kuasa 2 dapat kosong, kosong bahagi 4, kosong. So, sini akan jadi kosong, Y sama dengan 1. Okey, sini adalah 1. Jadi, batas dia akan jadi 2 dan 1. Terus tulis ya. Dan dia minta apa? Dia minta isi padu. Isi padu, kalau kita tengok kat sini, isi padu wajib ada pi. Okay, so letak pi di luar dahulu. Okay, and then kita tengok nak guna yang mana ni, yang dx ke yang dy. Tengok soalan dia cakap apa? Diputarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Bila dia mention paksi Y, kita kena guna dy. Sebab apa? Sebab batas kita berada di paksi Y. 2 dan 1 ini adalah nilai terletak pada paksi Y. Apabila dy secara automatik, sini akan jadi x kuasa 2. Okey, dy.
Dan X kuasa 2 ni siapa? X kuasa 2 kita perlu ambil daripada equation of the curve, persamaan lengkung ini. So kita tengok sini, kita ubah equation ini daripada Y sama dengan X kuasa 2 per 4 tambah 1. Kita ubah dia, jadikan X kuasa 2 sebagai kepala dia. Okey, jadi biarkan X kuasa 2 duduk sorang-sorang. So pindahkan segala benda kecuali X kuasa 2 ke sana. So kita akan dapat apa? Y tolak 4. Okey, pergi sana. Pergi sana akan jadi negatif 1. Sorry, Y tolak 1. And then kita darabkan dengan 4 sama dengan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. And then kita pun simplify, buka bracket. Sorry, bukan simplify buka bracket. So dapat 4Y tolak 4X square. Okay, so kita pun masukkan nilai 4X square ini, iaitu 4Y tolak 4. Kita akan dapat pi integrate with integrate of 4Y tolak 4 dy. Okay, so kita pun lakukan integration macam biasa, macam kita dah lakukan sebelum ini. Bila anda dah sampai tahap ini, everything become easy. Cuma saya selalu ingatkan para pelajar saya dan anda juga, jangan tinggal pi. Jangan tinggal pi. Jika anda tinggal pi, jawapan anda salah, anda akan rugi 1 markah sebab jawapan anda tak tepat. Tanpa pi, jawapan adalah salah. So biarkan pi kat luar, kita integrate kat dalam saja. So integrate of 4y, kita akan dapat y kuasa 2. Sebab apa? Kuasa dia kita tambah 1. Sekarang ini y adalah berkuasa 1, tambah 1 jadi y kuasa 2. Dan kuasa dia yang baru kita bahagikannya. Okey, tolak 4y. Sebab sini ada y kuasa kosong. Y kuasa kosong, kuasa dia kosong, tambah 1 jadi y kuasa 1, bahagi dengan 1. So kita akan dapat y darab dengan multiplier dia 4 kat depan ini. So jadi 4y. Dan kita letak kita punya batas 2 dan 1. So kita pun simplify ini dapat jadi 2y square tolak 4y. So masukkan nilai 2 dan 1. So kita akan dapat apa? 2y kuasa 2 y 2 kuasa 2 tolak 4 2 tolak 2 kuasa 1, nilai batas satu lagi adalah 1, kuasa 2 tolak 4 1. So kita kira-kira, kita akan dapat jawapan kita. Okey, tengok apa yang saya buat, saya tertinggal pi jangan buat macam ni. Okey, so letak pi di luar. Okey, kita akan dapat berapa jawapan kita? Anda kira-kira, anda akan dapat 2 pi unit cube. Okey, 2 pi unit cube. Kenapa unit cube? Sebab dia adalah volume. Bila volume ada 3, ia adalah 3 dimension. Okey, ada panjang, ada tinggi, ada lebar dia. Okey, so itu untuk soalan C bagi soalan ini ya. Okey.